Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai, apa khabar semua? Bertemu lagi dalam channel Cikgu Faiz. Okey, baik, kali ini kita akan sambung lagi pembelajaran kita mengenai subjek reka bentuk teknologi bagi bab 2 untuk pengurusan projek. Okey, jadi cikgu harap kamu sentiasa dalam keadaan baik dan telah bersedia untuk mengikuti kelas PDPR cikgu pada hari ini. Okey, sebelum tu cikgu harap kamu sudah bersedia dengan buku teks dan juga modul kamu. Baik, sebelum itu apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Kita akan sambung lagi untuk bab 2 ini untuk subtopik 2.14 dan juga 2.15. Okey, jom kita teruskan lagi. Okey, baik, di hadapan kamu terlihat gambar seorang ibu yang sedang memberi makan kepada dua orang anaknya. Baik, apa yang dapat kita simpulkan daripada gambar ini adalah betapa besarnya pengorbanan seorang ibu ini di dalam membesarkan anaknya walaupun dia di dalam kesusahan. Okey, ini kita dapat simpulkan dengan keadaan kita sekarang, keadaan cikgu, keadaan kamu yang sedang menjalankan dan melaksanakan PKP. Betapa susahnya cikgu untuk menyampaikan ilmu kepada kamu. Jadi minta kamu hargailah. Kita ibaratkan ibu tu sebagai seorang guru dan anak tu adalah pelajar lah. Mana susah-susah macam mana pun dia tetap menyampaikan ilmu kepada kamu. Okey, baik, boleh kita teruskan lagi ya. Okey, baik, hari ini kita akan tengok secubit 2 lah untuk subtopik di dalam bab 2 ini. Okey, jadi jika kamu tak jelas dengan video ni, kamu boleh buka buku teks kamu. Okey, buku teks kamu boleh tengok. Kita akan mula pada muka surat 35 iaitu 2.1.4 merangka perancangan projek, 2.1.5 analisis perancangan projek dan jadual kerja. Okey, baik, tengok pada perkataan yang cikgu boldkan itu. Yang pertama merangka, yang kedua analisis dan jadual kerja. Itu adalah poin penting yang akan kita tengok pada hari ini. Okey, kita teruskan lagi. Okey, cikgu suka mengaitkan pembelajaran kita ni dengan situasi. Dia akan membuatkan kamu lebih faham apa yang kita nak belajar pada hari ini. Okey, sini situasi dia, cikgu ambil satu. Sekolah anda menganjurkan hari keusahawanan. Anda merupakan wakil dari kelab mereka bentuk sekolah dan diberi tugasan untuk menghasilkan 15 gubahan bakul. Jadi apa harus anda buat? Okey, situasi dia kat sekolah anda ada penganjuran hari keusahawanan. Jadi anda ni wakil kelab mereka bentuk. Okey, kan di sekolah anda ada co-curriculum kan. Jadi anda ada ikut kelab mereka bentuk. Jadi untuk hari keusahawanan ni mungkin dia punya penganjur ke ataupun guru ke ataupun pelajar lain ke yang menganjurkan hari keusahawanan ni, dia datang jumpa kamu dan sebab dia tahu kamu ni daripada kelab mereka bentuk. Jadi dia minta kamu hasilkan 15 gubahan bakul. Jadi apa kamu nak buat? Jadi ni dia projek untuk menghasilkan gubahan bakul. Jadi seiring dengan tajuk kita ni, pengurusan projek. Jadi sini kita nak belajar apa yang kita nak kena buat. Okey, kita tengok lagi. Okey, ni contoh contoh gambar bakul dia. Ni mungkinlah bentuk dia macam lain ke macam mana ke, tapi ni contohlah yang gambar gubahan yang
diperlukan oleh penganjur hari keusahawanan tersebut. Okey, apa dia yang kita nak buat? Tadi kita dapat projek bakul. Jadi apa dia yang kita nak buat dengan projek itu? Okey, yang pertama adalah kita mesti di dalam pengurusan projek ni yang untuk tajuk yang kita belajar ni 2.1.4 ni kita merangka perancangan projek. Jadi apa dia yang kita kena buat? Yang pertama adalah kita kena merancang projek. Okey, pada peringkat ini pengurusan projek paling utama yang menjadi penentu objektif sesuatu projek. Okey, itu poin yang pertama. Apa dia perancangan projek tadi? Dia pengurusan projek paling utama yang menjadi pada penentu objektif. Apa dia objektif kita? Objektif kita adalah untuk menghasilkan sebanyak 15 buah bakul. Okey, apa tujuan dia? Tujuan dia untuk memastikan objektif tercapai. Okey, bila kita rancang projek ni, kita memang target kita untuk pastikan objektif kita itu tercapai. Okey, yang ketiga, apa tujuan perancangan projek? Okey, tujuan dia adalah untuk mengelakkan daripada pembaziran sumber. Okey, contoh macam bakul tadi bakul tu kita nak hasilkan menggunakan apa? Okey, katakanlah kita nak gunakan bahan terbuang. Okey, kita mencari bahan yang terbuang itu mengikut kuantiti yang bersesuaian. Okey, contoh untuk 15 unit berapa banyak kita nak pakai. Okey, lagi dari segi sumber tenaga. Okey, berapa orang yang kita peruntukkan untuk laksanakan projek ni. Kalau 5 orang dah cukup, tak perlu ramai. Itu contoh untuk elak pembaziran sumber. Okey, yang ketiga, cegah gangguan. Macam mana cegah gangguan ni? Okey, contoh kita bila kita berancang projek, kita boleh tetapkan masa. Okey, katakan projek ni boleh siap dalam seminggu. So kita siapkan dalam seminggu. Jadi tak ada lagi pertindihan pendapat yang ni kata tak apa, kita buat cepat lagi daripada tu. Apabila kita tidak ikut kita punya perancangan, maka projek kita itu akan menjadi tidak baik sebab kita cepatkan lagi. Okey, itu adalah gangguan sebab itu adalah cadangan daripada orang lain. Okey, baik, kita teruskan lagi. Okey, ini kita dah belajar pada kelas yang lepas. Okey, ini adalah contoh pasukan projek. Pasukan projek kita, sebelum kita nak buat projek, kita kena ada pasukan dia. Okey, ini contoh pasukan projek untuk dalam bidang industri So dia punya dia punya pembahagian dia tu lebih besar. Dia atas dia sekali ada pengurus eksekutif, mana pengurus besar lah. Okey, lepas tu bawah dia tu ada pengurus projek. So dia ada organisasi dia lah. Ini untuk kita kata untuk dalam bidang industri dah, tapi kita nak belajar ni kecil saja. Kita belajar pada peringkat untuk pasukan projek di peringkat sekolah. Okey, untuk pengurusan projek, sebelum kita nak merangka perancangan projek, kita kena bentuk pasukan projek ini. Okey, teruskan lagi. Okey, ini contoh carta organisasi pasukan projek kalau kita di sekolah. Mana kecil dah, dalam skala kecil. Siapa yang ada dalam ni? Ini selalu ditanya dalam soalan. Siapa yang ada di dalam organisasi pasukan projek kalau di sekolah? Dia yang biasa dia ada 5. Atas sekali mestilah pengurus, lepas tu setiausaha, bendahari, pengebentuk dan juga pembangun mock-up atau model. Okey, untuk sekarang kita akan tengok lebih menjurus kepada pengurus projek. Sikitlah kita akan tengok tentang pengurus projek. Sebab pengurus ni dia macam ketua.
Okey, katakanlah macam tadi projek projek bakul tadi Okey. Bila kamu dapat projek tadi daripada penganjur hari keusahawanan, jadi sekarang ni kamu pun balik dan kamu pun beritahu kepada kelab kamu. Okey, sekarang ni penganjur hari keusahawanan diminta kita buat macam ni macam ni macam ni. Okey, apa yang kita kena buat sekarang? Okey, kita bentuk satu pasukan dulu. Okey, makanya siapa nak jadi pengurus projek? Okey, katakanlah kalau kamu jadi pengurus projek. Okey, dan kamu akan cari lagi beberapa orang untuk bentuk pasukan projek. Jadi apa dia peranan pengurus tu? Okey, kamu dah jadi pengurus projek. Inilah dia peranan dia. Peranan dia, okey, perantara, penyampai maklumat dan juga orang yang akan membuat keputusan. Okey, kita tengok lagi. Okey, ini secara ringkas tugasan projek ini pun ada dalam muka teks kamu pada muka surat 36. Okey, ini pun selalu juga ditanya dalam soalan, tapi selalunya dia akan tanya secara dasar ini sajalah. Dia tidak minta kita huraikan, tapi kita kena tahulah. Okey, apa dia peranan pertama pengurus projek? Yang pertama, penentuan utama, dia kena tetapkan tujuan projek, objektif yang nak dicapai. Okey, apa dia objektif? Okey, kalau macam tadi peringkat sekolah tadi, situasi hari keusahawanan tadi, apa dia tujuan dia? Tujuan dia adalah nak buat bakul. Okey, yang kedua, kena pasti pelanggan projek tempoh untuk siapkan kuantiti dan juga kualiti. Okey, siapa pelanggan dia? Pelanggan dia adalah penganjur hari keusahawanan. Tempoh nak siap berapa lama? Seminggu ke? 2 minggu ke? Okey, kos dia berapa? Okey, berapa yang nak pakai untuk buat tu? Okey, kuantiti dia berapa? Macam tadi ada 15. Kualiti macam mana? Okey, kita nak buat sesuatu, kenalah jaga dia punya kualiti. Ini janganlah yang 5 bakul yang pertama okey, yang seterusnya tu pula dah macam-macam bentuk dah. Tak mau Okey, yang kedua adalah penentuan sub utama. Ini lebih terperinci lah. Dia tugas pengurus projek ni lebih terperinci. Ini dia melibatkan macam sumber kewangan, tenaga kerja, pakar, dokumen, keselamatan, dan dia merancang pengeluaran dan pemasaran. Okey, untuk penentuan sub utama ni dia lebih kepada tugas pengurus projek yang lebih umum lah macam yang kita tengok tadi, yang mula-mula tadi kan, lebih kepada yang pasukan projek yang dalam bidang industri lah. Contohnya macam di kilang lah, kita katakan contoh macam kilang proton contoh, kilang kereta kan. Dia lebih mencapah lah, sebab dia lebih go through kepada dia punya bahagian-bahagian dia lah. Okey, yang ketiga adalah pengelolaan aktiviti. Ini lebih kepada tugas pengurus ni untuk memantau aktiviti pembuatan, pembangunan produk, penyediaan brief, reka bentuk, bahan konsep serta aliran tunai. Okey, dan yang keempat adalah matris organisasi atau pasukan. Okey, ini macam pada peringkat ni akan dibentuk pasukan untuk jalankan tugas khas. Ahli terdiri daripada pelbagai latar belakang dan jabatan seperti kejuruteraan, pemasaran, pengeluaran dan sebagainya. Okey, ini pun dia lebih kepada secara umum lah, pengurusan projek secara umum, secara skala besar lah, yang di industri. Dia ada bahagian-bahagian dia. Jadi kalau cikgu nak ambil contoh situasi yang hari keusahawanan buat bakul jadi tak sesuai. Jadi tapi itu nak cerita tugas pengurus projek. Okay, kita tengok lagi. Okey, B, penjadualan projek. Okey, ini kamu boleh tengok
pada muka surat 36 buku teks kamu. Apa tujuan dia? Tujuan dia adalah untuk anggar jangka masa yang ditetapkan untuk siapkan projek. Okey, berapa lama masa nak ambil untuk siapkan projek? Kalau seminggu, maka siapkanlah seminggu. Kalau sebulan, maka siapkanlah sebulan. Kalau sebulan tapi siap 3 minggu, itu tidak boleh, sebab mungkin dia tidak mengikuti dia punya aktiviti dia, tidak mengikuti dia punya pengususan kerja yang nak kena buat. Jadi mungkin ada langkah dulu ke, kurang dulu ke, jadi menjadikan hasil projek tu tidak sempurna. Okey, ini ada 4 tujuan penjadualan projek. Yang pertama, nak elak rugi masa lah. Maknanya sentiasa ikut dia punya masa, sama ada by minggu ke, by bulan ke. Okey, yang kedua, dapat mengelakkan pembaziran atau pemborosan. Ini tak kira lah dari segi sumber ke, dari segi sumber keuangan ke, bahan mentah ke. Okey, yang ketiga, menguruskan bahan mentah secara sistematik. Ini contoh kalau di pengurusan projek bagi industri yang besar lah. Kalau macam nak ambil contoh yang di sekolah tadi, tidak sesuai lah, tapi lebih kurang macam tu lah. Macam mana dimaksudkan menguruskan bahan mentah secara sistematik ni? Maksudnya contoh kalau kita ambil pengurusan projek yang besar, industri contoh. Okey, katakanlah kilang tu dia buat meja meja ni kan pakai kayu apa semua. Okey, jadi dia nak keluarkan 1000 unit contoh. Kalau 1000 unit nak memakai berapa banyak kayu? Okey, contoh katakanlah 5 tan kayu. Okey, jadi pakailah 5 tan kalau dia, sebab dia dah tahu kan, okey, nak buat sebanyak unit macam ni kena pakai macam ni. Okey, maka mereka dapat mengawal dan menguruskan bahan mentah secara sistematik. Okey, dan yang keempat adalah mengawal sumber tenaga pekerja. Okey, contoh macam tadi kita, situasi kita tadi tu, nak buat 15 buah bakul kan. Jadi berapa orang? Kalau perlu 3 orang, pakai 3 orang saja. Tidak perlulah pakai sampai 5 orang. Bila kamu pakai 5 orang, kamu nak kena upah dia lagi, makan minum dia lagi, dan situ akan merugikan kita punya kos. Okey, kita teruskan lagi. Okey, ini contoh contoh bagi penjadualan. Jadi dia ada dua lah yang kita akan tengok. Yang pertama ni adalah blok hubungan. Okey, penjadualan blok hubungan aktiviti yang menunjukkan perjalanan aktiviti dari satu peringkat ke peringkat lain. Milestone ialah penanda atau apa yang bakal berlaku ikut turutan dalam tempoh masa tertentu. Okey, ni kamu boleh tengok dia ada minggu, dan last sekali milestone. Yang bulat ni dia panggil milestone. Okey. Okey, contoh ni dalam contoh minggu pertama dia buat apa? Pembincangan konsep. Minggu kedua lakaran idea. Minggu ketiga buat model. Terusnya sampailah milestone. Okey, ini contoh lah. Macam kita, okey, untuk pengurusan projek kita boleh rancang lah. Dia tidaklah semestinya macam ni. Ada 3 ni kan, mungkinlah bertambah lagi. Cuma ini adalah contoh rajah blok hubungan aktiviti. Macam mana dia nak tunjukkan aktiviti pengurusan projek ni dia berjalan daripada peringkat ke peringkat. Okey, seterusnya adalah catagan atau catabak. Ini part yang cikgu paling suka lah, sebab dia lebih jelas. Kalau kamu tengok aktiviti dia dengan tempoh masa dia tu, lebih jelas ditunjukkan. Ini catagan ataupun catabak ni juga, dia akan membolehkan ahli pasukan atau pengurus kita dapat tengok perkembangan projek kita tu secara lebih efisien. Okey, contoh sini kamu nampak bilangan dia, aktiviti dia apa, sampai daripada mula sampai nak siapkan. Okey, ini minggu
Okey, tengok. Yang pertama dia buat apa minggu pertama. Minggu kedua buat apa untuk aktiviti pertama. Dan seterusnya sampailah minggu yang ke 9. Jadi dia lebih jelas. Okey, kita tengok lagi. Okey, pengawalan. Okey. Pengawalan ni untuk makluman kamu, daripada kita nak mula merangka perancangan projek sampailah selesai projek. Sebenarnya kita dah buat secara tidak langsung. Apa dia yang terlibat dalam pengawalan projek ni? Jadi dia ada 4. Okey, yang pertama adalah semua aktiviti yang dia kena pasti dilakukan secara optimum. Yang kedua, semua aktiviti dapat disiapkan dalam masa yang telah ditetapkan. Jadi yang ketiga, sumber-sumber yang diperlukan dikena pasti. Yang keempat, perubahan dalam penjadualan dibuat sekiranya berlaku sebarang perubahan atau pembaharuan terhadap projek. Okey, bila kamu tengok situ, semuanya cerita dia untuk dia kawal apa proses. Semua cerita dia lebih kepada mengawal proses. Kawal sumber, kos kualiti, pembelanjaan, ketidakpatuhan, penjadualan, kos, piawaian kualiti dan juga belanjawan. Tujuan dia adalah itulah tadi, untuk jadikan semua aktiviti itu secara optimum. Okey, ni pun kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Dia suruh senaraikan. Ada 4 ni. Jadi kamu kena baca. Kamu boleh tengok dalam buku teks kamu, sama sahaja pada muka surat 37. Okey, kita teruskan lagi. Ini untuk yang terakhir pada hari ini. Analisis perancangan projek dan juga jadual kerja. Jadi untuk bahagian ini dia ada 6. Jadi kita akan tengok secara ringkas. Okey, sebelum tu kita kena tahulah apa dia analisis perancangan projek ni. Maksud dia adalah tengok pada perkataan Cikgu Bol ke ini. Maksud dia menganalisis perancangan projek ni adalah mengenal pasti segala aktiviti yang terlibat dalam melangsungkan projek. Perkara utama yang perlu dilakukan ialah menyediakan jadual projek. Okey, kita ambil kepada contoh situasi kita di sekolah tadi. Okey, tak payahlah. Kita ambil bolehlah juga kita nak ambil kan. Okey lah, contoh situasi kita di sekolah tadi. Okey, apa dia yang kita nak kenal pasti apa? Okey, kita contoh kita tadi nak buat bakul lah, projek bakul. Jadi kita kena pasti apa dia aktiviti yang terlibat untuk bangunkan projek bakul itu. Okey, menyediakan jadual projek. Tadi kita dah belajar ada 2. Satu tu secara blok hubungan aktiviti, dan yang kedua adalah secara catakan dan juga catar. Okey, kita tengok lagi. Okey, dia ada 5. Dia ada 6 garis panduan penjadualan projek. Jadi kita akan tengok satu-satu secara ringkas. Okey, yang pertama adalah tentukan aktiviti jadual. Okey, ini cikgu nak ambil contoh yang mudah lah. Contoh yang mudah. Kalau di sekolah, okey, katakanlah contoh dalam kelas RBT kan, dalam kelas RBT. Jadi guru dia memberi satu tugasan kepada pelajar dia. Okey, contoh pelajar dia ada 20 orang. Jadi guru ni minta 20 orang ni okey untuk bentuk kumpulan. Okey, makanya bentuklah kumpulan, akan jadi 4 kumpulan kan, satu kumpulan 5 orang. Jadi cikgu pun bagi satu tugasan, bentuk satu model rumah. Model rumah, tak kira rumah ke, bangunan ke, rumah api ke. Okey, jadi bila cikgu dah bagi, apa yang pelajar tu kena buat dalam dia punya kumpulan. Okey, jadi dia akan bentuk
pasukan projek. Okey, dia akan lantik siapa yang nak jadi ketua, siapa yang jadi takbir urus, siapa yang jadi mereka bentuk, siapa yang jadi moka. Okey, apabila selesai tu, jadi mereka akan rancang untuk jadual kerja. Siapa yang nak bukan siapa, maksudnya untuk ambil, nak buat lakaran, ukuran, menanda dan sebagainya untuk bangunkan model rumah tadi. Okey, itu untuk tentukan aktiviti jadual. Boleh faham ya? Okey, yang kedua, susunan aktiviti. Okey, tujuan dia adalah untuk dia supaya dia berturutan, tidak mengganggu perjalanan. Okey, contohnya macam tadi, cikgu bagi tugasan untuk buat model rumah. Jadi apa dia yang nak kena buat ikut susunan. Jadi contoh yang pertama, pelajar kena buat lakaran. Maka buatlah lakaran dulu. Kemudian kerja-kerja yang seterusnya. Okey, skop-skop kerja ni bahagikanlah kepada ahli pasukan. Makanya dia akan menjadi teratur. Dia jadi ikut susunan. Okey, yang ketiga adalah anggaran sumber yang diperlukan untuk aktiviti. Okey, langkah ini melibatkan anggaran sumber yang diperlukan untuk menyempurnakan setiap aktiviti. Langkah ini merangkumi keperluan sumber manusia, bahan dan peralatan. Sumber manusia ialah individu atau kumpulan yang menjalankan sesuatu tugas. Okey, ini cikgu ambil contoh yang tadi lah. Senang, contoh yang situasi hari keusahawanan tadi. Okey, nak hasilkan 15 buah bakul. Okey, berapa orang sumber manusia tu, berapa orang individu yang diperlukan untuk buat benda tu. Kalau 4 orang boleh buat, so pakai 4 orang. Jadi dia akan automatik akan jimatkan kos. Ini benda boleh buat 4 orang, jadi buat sampai 10 orang. Jadi dia akan menyebabkan pembelanjaan yang lebih tinggi. Okey, seterusnya, anggaran tempoh masa untuk sesuatu aktiviti. Okey, ini macam tadi yang cikgu cakap tu. Cikgu tu bagi tugasan buat model rumah di dalam kelas, by kumpulan ni setiap bulan. Jadi cikgu cakap, okey, kamu kena siapkan ini dalam tempoh masa 2 minggu. Jadi sebelum tu cikgu dia akan terangkan dulu. Okey, sebab apa 2 minggu tu? Okey, sebab mula-mula macam ni, mula macam ni. Jadi sebagai murid atau pelajar, kamu kena dengar pandangan guru itu. Apabila kita ikut dia punya tempoh masa tu, kerja kamu akan lebih mudah untuk disiapkan. Okey, yang kelima, pembangunan jadual. Ini yang macam tadi yang kita tengok pada muka surat 37 tadi, yang macam catagan tu. Kita tengok balik Okey. Ni macam ni, nampak? Dia ada senang sini, dia senaraikan lah. Sini aktiviti, sini minggu dia, apa dia yang buat pada minggu pertama, dan sampailah dia siap. Jadi bila ikut dia punya pembangunan jadual tu, makanya aktiviti tu kamu dapat susun mengikut keutamaan, dan kamu dapat pantau, kamu dapat mengawal pelaksanaan ikut urutan. Maknanya kamu boleh tahu dah, minggu ni mesti akan siap bahagian ni, minggu ni akan siap bahagian ini. Itu untuk pembangunan jadual. Okey, yang terakhir, anggaran kos dan bajet. Okey, langkah ini melibatkan pengiraan kos modal yang diperlukan untuk dilaksanakan projek yang dirancang. Kos modal merangkumi kos bahan, alatan, upah dan kos overhead. Selepas mendapatkan jumlah kos modal, bajet akan disediakan mengikut bilangan produk yang ingin dihasilkan. Bajet boleh juga disediakan lebih awal untuk sesuatu projek bagi menghadkan lebihan kos modal. Okey, untuk kos modal ini dia ada sedikit pengiraan. Okey, contoh tadi yang kita ambil situasi hari keusahawanan tadi, nak buat 15 buah bakul kan. Okey, jadi dia ada pengiraan sikit.
Okey, untuk 15 ni macam mana? Berapa kali berapa, kali berapa, apa dia, darab apa, akan dapat dia punya kos modal. Okey, daripada kos modal ni barulah dapat bajet yang diperlukan untuk hasilkan bakul itu. Bajet tu pula nanti akan bincang dalam pasukan projek. Okey, kita nak pakai daripada bajet kita sendiri ataupun kita nak bincang dengan orang yang minta tempah bakul itu. Okey, setakat itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Jadi cikgu harapkan kamu melengkapkan pautan Google yang telah cikgu sediakan. Okey, gunakan pengetahuan kamu daripada video yang kamu tonton ini dan juga buku teks kamu untuk menjawab soalan tersebut. Okey, pastikan penglibatan anda ada untuk Google Form ini. Okey, cikgu akan rekodkan penglibatan kamu untuk dibuat pentaksiran dan penilaian kepada kamu. Okey, baik, sehingga kita berjumpa lagi untuk kelas yang akan datang. Terima kasih mengikuti kelas PDPI cikgu. Assalamualaikum dan salam sejahtera.